السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kan dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat sekali lagi kita bersama pada malam ni untuk kita sambung lagi perbahasan kita daripada Risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbahasan daripada muka surat 98, iaitu di bawah sambungan timbangan amal. Sebelum ni kita dah bahas berkaitan dengan syafaat para nabi, dan kita dah sebut tentang syafaat-syafaat yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jal dan syafaat-syafaat yang salah, yang sebahagian daripada manusia mengambilnya sebagai syafaat, tapi ianya ialah syafaat yang salah. Salah satunya ialah seperti mana perbuatan musyrikin Mekah yang telah mengambil berhala-berhala, pujaan-pujaan yang disangkakan sebagai perantaraan dalam berdoa, bermohon kepada Allah Azza wa Jal terhadap hajat-hajat ataupun kemahuan-kemahuan yang mereka ada. Jadi malam ni kita akan sambung timbangan amal muka surat yang ke-98. Kita tengok matan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wa waznul a'malu bil mizani yawmal qiyamati haqqun. Amal ditimbang dengan neraca pada hari kiamat itu benar. Pendek saja penerangan dia berkenaan dengan timbangan amal ataupun mizan. Huraian yang diletakkan di situ, dia datangkan ayat yang ke-8 daripada surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-8 daripada surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya, iaitu yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dalam huraian itu lagi dia sebut amalan ditimbang setelah dihisap kerana timbangan untuk pembalasan. Oleh sebab itu ianya didahulukan hisap untuk mengira amalan dan timbangan untuk menzahirkan kedudukan amalan. Yang ni nukilan daripada satu kitab, iaitu Al-Aqidatul Hasanah, yang merupakan syarah kepada Fiqhul Akbar ni. Syarah daripada satu orang tokoh ulama di India, Mulla Ali Al-Qari. Dia syarahkan Fiqhul Akbar ni dengan nama Al-Aqidatul Hasanah. Apa yang dia sebut dalam matan tu ringkas, waznul a'mal, iaitu amalan ditimbang dengan neraca. Wazan tu maksud dia timbang, mizan maksudnya ialah neraca.
Maknanya amalan kita itu akan ditimbang dalam neraca. Neracanya itu dalam hadis menyebutkan ada dua bekas. Kaffatain disebutkan dalam hadis tu, iaitu dua bekas. Ianya mungkin sebahagian kita terbayang macam timbangan alat timbang yang orang buat timbang tu lah. Tapi wallahu alam, taklah diketahui bentuknya yang sebenar, dan bukan daripada benda yang menjadi keutamaan untuk kita mendetailkan ataupun perincikan benda tu. Yang pasti kita tahu bahawasanya amalan kita ni akan ditimbang. Ditimbang dalam bentuk yang macam mana, wallahu a'lam, tiada unit khusus yang digunakan. Tak tahulah ditimbang pakai gram ke kilogram, yang pasti tak gunalah unit tu. Unit metrik tu tak digunakan. Okay. Tapi yang pasti amalan kita ini akan didetailkan oleh Allah Azza wa Jal, dibilang, dihitung, dihisap, kemudian akan ditimbang balik. Dah dihisap tu ditimbang balik. Itu seperti mana yang maklum dalam banyak hadis yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses perjalanan ketika mana kita berdiri di hadapan Allah, ketika mana kita dibangkitkan di padang mahsyar, sampailah kepada keputusan akhir, masuk syurga ataupun masuk neraka. Ini benda yang kita kena tahulah. Perjalanan nak menuju ke arah tu ialah perjalanan yang tersangat panjang dan tersangat jauh, dan kita tak boleh nak agak sejauh mana ranjau yang kita akan tempuhi bila mana kita berada pada proses tu. Daripada matan yang diletakkan oleh Al-Imam Abu Hanifah ni, kita boleh tengok ianya walaupun sikit matannya, tapi ianya memerlukan kepada hadis-hadis lain, bacaan-bacaan lain yang perlu ditambah untuk kita tahu perjalanan tu apa dia. Tapi dengan sebab huraian dia ni, dia nak fokus kepada isu wujudnya mizan, wujudnya neraca tu. Neraca tu ada. Ia bukannya perlambangan, ianya bukan satu bahasa kiasan, tapi ianya memang betul ada. Daripada apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah ni, menunjukkan kepada kita bahawasanya Al-Imam Abu Hanifah mendapat maklumat ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari ni tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu, ada sikit kata-kata yang tak sedap yang telah diletakkan kepada tokoh yang sedang kita baca risalah dia ni, iaitu Imam Abu Hanifah. Ada satu orang penceramah yang terkenal jugalah, yang pernah juga mengisi kuliah di negeri Perlis ni, dan akhirnya kemuncaknya berakhir dengan bila mana ada satu kontroversi yang besar yang ditimbulkan oleh beliau. Berlakulah satu diskusi ilmiah antara beliau dengan satu orang tokoh juga yang juga berada di Perlis ni, yang semua orang tahu isu itu, iaitu isu penjarakan saf ketika mana salat pada waktu pandemik COVID-19 baru ni. Daripada isu yang semua orang boleh faham dengan baik, tapi kerana ada pencetus-pencetus kepada isu-isu ni sehingga menjadi panas, sehingga menjadi benda yang dibimbangi oleh sebahagian orang, akhirnya kita buat diskusi. Saya tak nak sebut nama sebab tuan-tuan boleh cari. Okay. Cumanya kalau kita tengok tohmahan-tohmahan yang dibuat oleh beliau melalui hantaran-hantaran dalam media sosial yang dia ada, akaun-akaun media sosial yang dia ada, boleh menyebabkan berlakunya satu pandangan baru masyarakat Islam, khususnya di negara kita ni, terhadap ketokohan Imam Abu Hanifah. Antara isu yang disentuh ialah isu kedudukan Imam Abu Hanifah dalam periwayatan hadis. Isu tu yang disentuh. Dikeluarkan hantaran-hantaran yang berbentuk soalan-soalan dan cabaran untuk mendatangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Dan ada sebahagian asatizah, ustaz-ustaz yang alhamdulillah mengeluarkan penerangan dengan baik dan memberikan jawapan tentang marwiyat Abi Hanifah fil hadis, riwayat-riwayat Abu Hanifah dalam hadis. Tapi bila mana saya ikuti sedikit sebanyak apa yang berlaku tu, kita boleh tengok kes yang sama ataupun perangai dan tabiat yang sama
keluar balik, iaitu tak mahu menerima penerangan yang datang. Dia ada satu sikap keras kepala sikit, tak nak terima. Sebenarnya dia ni ataupun penceramah ni, sebelum berlaku isu tentang kontroversi yang dia buat yang menyebabkan berlaku diskusi di Perlis tu pada waktu PKP beberapa tahun yang lepas, dah ada orang-orang secara kapasiti individu pergi jumpa dia, pergi ziarah dia, pergi rumah dia dan menasihati dia tentang sikap terburu-buru dan gopoh. Saya sebut macam tu ialah sikap terburu-buru dan gopoh terhadap kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau. Dan kenyataan-kenyataan tu biasanya dia akan sebut dalam live dia. Dia buat kuliah dalam live FB dia dan dia sampaikan pengetahuan-pengetahuan tu yang biasanya dia akan berfokus kepada isu kontroversi. Cuma sekarang ni yang jadi isunya ialah berkaitan dengan kedudukan Abu Hanifah dalam hadis. Pertama, kita tahu Al-Imam Abu Hanifah ni termasuk daripada turutan yang pertama dalam imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian disusuli dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai penutup kepada 4 mazhab yang terkenal tu. Imam Abu Hanifah kita tahu, pertama dia bukan Arab, dia orang Parsi. Sebab tu nanti kita akan pergi kepada beberapa bab yang akan datang ni, kita akan tengok dia akan sebut beberapa istilah Al-Farisiyah, iaitu bahasa-bahasa Parsi yang menunjukkan dia tu cuba nak keluarkan identiti dia. Identiti dia sebagai orang yang non-Arab, bukan Arab. Bahkan kita pun tahu Imam Abu Hanifah ni ada beberapa fatwa-fatwa dia yang bersifat kontroversi bila mana dia mengeluarkan pandangan. Antaranya ialah sahnya salat orang yang membaca suratul Fatihah dalam bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Itu menunjukkan tentang kuatnya kebangsaan dia ataupun kenegerian dia lah. Dan fatwa tu termasuk dalam fatwa syadzah, fatwa yang diragui dan tak diterima oleh para ulama. Mungkin ada faktor-faktor di belakang yang kita tak tahu. Mungkin ada orang menghina bangsanya sendiri dan dia terasa sejatinya satu orang bila mana dihina keturunan dia, bangsa dia, dia rasa tak seronok dan dia akan cuba backup mengikut kepada kekuatan yang dia ada. Kalau dia orang yang duduk di bidang open speech ni ataupun pengucapan awam ni, maka dia akan gunakan medium ni untuk backup bangsa dia. Mungkin boleh jadi dengan kedudukan dia sebagai satu orang mujtahid pada waktu tu, lalu dia pun keluarkan fatwa tu, dan sudah pasti fatwa tu mengundang kontroversi juga pada zaman itu. Dan bila mana kita tengok sejarah secara keseluruhan, Imam Abu Hanifah ni dia ada ketokohan-ketokohan dia yang tak dapat kita nafikan, sehingga banyak pujian para ulama, terutamanya Imam Asy-Syafi'i terhadap ketokohan, kefaqihan dan keluasan pandangan di dalam fiqh, terutamanya pada isu-isu berkaitan dengan muamalah. Ni benda yang tak dapat dinafikan. Dalam masa yang sama juga, bila mana satu orang ni dia berada pada kedudukan tokoh, satu orang tokoh, akan ada orang yang suka dan akan ada orang yang tak suka. Ada blok yang menilai dia daripada sisi positif, meletakkan nilai-nilai baik pada dia, dan ada satu lagi blok ataupun satu lagi bahagian yang meletakkan dia pada sisi negatif dan mencari ruang-ruang untuk menunjukkan ada kekurangan yang sangat banyak pada imam ni ataupun tokoh ni. Itu normal mana-mana zaman pun, hatta zaman sekarang pun. Zaman sekarang pun bila mana ada satu orang tokoh, dia naik, dia ke hadapan, ada orang pro dia, ada orang tak pro dia, ada orang puji dia, ada orang tak puji dia. Bahkan bukan setakat tak puji, ada orang cela dia, maki dia. Benda tu memang berlaku pada mana-mana tokoh. Satu orang tu since bila mana dia keluar, bila mana dia berada di persada ketokohan dan banyak mata yang melihatnya, itu biasa. Sebab tu Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang juga telah meletakkan biografi Imam Abu Hanifah dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala, antara benda yang menarik bila mana dia membahaskan tentang tokoh-tokoh yang dia susun dalam buku dia Siyar A'lam An-Nubala ni, dia juga akan mendatangkan riwayat-riwayat orang yang bersaing dengan dia, orang yang ada perlumbaan yang sengit dengan dia, iaitu perlumbaan saling menjatuhkan antara satu sama lain, yang disebut dalam bahasa Arab kalam aqran. Kalam aqran ni maksud dia benda
kalam, kata aqran, orang yang bersaing. Orang yang tiba-tiba dia rasa tak puas hati dengan kita. Sebab kita tak boleh kawal hati manusia ni. Ada orang okey, ada orang tak okey. Jadi di sana, setiap satu orang tokoh, tak kira lah bukan Abu Hanifah saja, apa saja, tokoh mana-mana saja pun, biasanya dia akan datang, kata-kata orang yang puji dia, sana'ul ulama alaih, pujian ulama kepadanya, dan juga celaan-celaan yang orang kata kepada dia. Imam Az-Zahabi dia kata, celaan tu kalau datang pada orang awam, taklah menjadi satu benda yang perlu diberi perhatian sangat. Maknanya yang tak suka tu ialah orang awam. Tak apalah. Sebab mungkin kerana kapasiti ilmu je yang dia tak faham, menyebabkan kadang-kadang mulut dia tu laju sikit. Dia tak sempat otak dia pergi, mulut dia pergi dulu. Itu kadang-kadang tabiat manusia. Tapi bila mana kata-kata tu dia datang daripada tokoh yang besar, orang-orang yang ada kedudukan, orang yang hampir setara. Sebab dalam hantaran-hantaran, dalam video-video yang saya tengok daripada ustaz yang petikai Imam Abu Hanifah dalam hadis ni, dia datangkan kata-kata, dia datangkan kata-kata daripada para ulama yang memang meletakkan Abu Hanifah pada tempat yang rendah lah. Petikai Abu Hanifah ni, tolak Abu Hanifah ni. Okay. Di antara tokoh-tokoh ni kita kena tahu, sentiasa ada pesaing rapat. Tambah pada zaman dulu, bila mana ada maklumat-maklumat yang tak jelas, dia sampai, dia nak bagi clear balik maklumat tu, dia ambil masa sebab jauh. Nak buat pembersihan terhadap salah faham ni ambil masa, kena hantar surat. Kemungkinan surat tu disalah fahami oleh tuan yang tulis isi surat, boleh jadi benda tu. Macam mana sebelum ni kita dah bahas akidah Imam Syafi'i, dan sebelum pada ni pun kita ada bahas tentang Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani, oleh Imam Syafi'i, oleh akidah Imam Syafi'i. Kita boleh tengok bagaimana Imam Muzani ni tulis surat kepada orang-orang di Tarablus. Tarablus ni hari ni ibu negara Libya, Tripoli. Tarablus Arab dia. Bahasa standard kita panggil Tripoli lah. Bahasa Melayu kita, Arab panggil Tarablus. Pada waktu tu orang mulai mengatakan Imam Syafi'i ni tasyayyuh, minat kepada Syiah. Dia tulis surat. Dia sebagai murid kanan tulis surat, dan surat tu menjadi matan kepada akidah yang dinamakan dengan Syarhus Sunnah lil Muzani. Jawapan kepada orang ramai, Imam Syafi'i bukan Syiah. Tambah zaman dululah, maknanya bila mana orang kata Imam Abu Hanifah ni macam ni, macam ni, macam ni, nak backup tu bukan mudah juga. Okay. Jadi riwayat-riwayat tu diletakkan oleh para ulama nak tunjuk realiti hidup dalam dunia ni macam tu lah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ini benda yang tak dapat kita tolak di mana-mana zaman. Kalau dia bukan tokoh pun, dia orang biasa-biasa je, pun akan ada orang suka, ada orang tak suka. Mana-mana orang, selama mana dia manusia, bukan kata manusia pun, binatang pun kalau orang tak suka dia. Ada orang suka binatang ni, ada orang tak suka binatang ni. Tak boleh, sebab dia berkait dengan interaksi manusia. Jadi kata-kata aqran ni, kata-kata pesaing seperti ini dibesar-besarkan oleh orang-orang yang suka cari benda-benda macam ni. Sebab tu saya tengok apa yang dia cuba buat, hantaran-hantaran yang dia cuba buat tu ialah mengambil riwayat-riwayat orang-orang yang salah maklumat yang dia dapat tentang Imam Abu Hanifah. Ataupun memang orang-orang yang mengeluarkan kata-kata tu, dia bermasalah secara peribadi, kapasiti peribadi dia. Dia sendiri peribadi tak puas hati. Orang tanya tak puas hati sebab apa? Tak tahu, tapi tak puas hati. Tengok dia je aku meluat. Ada orang macam tu. Tak tahu salah apa, tapi tak suka dia hidup atas muka bumi ni. Tapi kamu siapa? Kamu bukan Tuhan. Kamu boleh halang orang nak hidup tak nak hidup. Saya nak sebutnya ialah ada orang dia suka mencari celah-celah yang kecil ni untuk diperbesarkan. Umumnya kita tahu Imam Abu Hanifah satu orang tokoh yang besar, dan ia dan pandangannya menjadi pandangan yang paling banyak diguna pakai oleh sebahagian besar orang Islam hari ini. Hatta kita di Malaysia, walaupun kita tidak menggunakan pandangan Imam Syafi'i dalam pandangan Imam Hanafi dalam semua bab, Abu Hanifah dalam semua bab, tapi kita memakai juga pandangannya, terutamanya dalam isu-isu perbankan dan muamalat. Contoh kita duk jual beli Shopee apa semua ni, itu semua pandangan Hanafi semua.
Kalau ikut pandangan Syafi'i, pembelian Shopee tuan-tuan, saya tuan-tuan, semua tak sah sebab tidak berlaku qabul. Akad tak berlaku. Tapi kita pakai pandangan-pandangan daripada tokoh yang lain. Dan satu orang Muslim, dia tak terikat dengan satu pandangan. Dia boleh pegang mana-mana pandangan selama mana pandangan yang dipegang itu datang daripada tokoh yang hebat, tokoh yang ada kapasiti ilmu yang baik untuk mencairkan kefahaman tu dalam kedudukan syarak ataupun dalam rangka syarak tu sendiri. Tapi mungkin ada orang kata yang dia petikai itu tentang hadis. Ini normal. Setiap satu orang tokoh dia ada lebih dalam bidang ni, dia kurang dalam bidang ni. Itu normal. Tapi kalau tuan-tuan tengoklah, hantaran yang dia buat tu, orang boleh letak Imam Abu Hanifah tu pada kedudukan yang tak sepatutnya. Sebab saya tengok ada orang komen, semoga Allah melaknat Imam Abu Hanifah kerana menyelisihi sunnah Nabi. Ada orang komen macam tu lepas tengok live dia. Yang tu kita tak nak tu. Dia melahirkan orang yang mencaci maki. Dan yang sedihnya, dia ni selalu ditempelkan dengan aliran perlih ni. Jadi orang pun bakulkan sekali. Semua geng perlih macam tu lah. Padahal dia tak ada kena-mengena pun. Saya sebut terang tu lah. Saya tak nak lapik-lapik lah. Okay. Sebab itu masalah dia. Itu problem dia. Bila mana seorang buat macam ni, orang akan bakulkan semua sekali. Semua macam tu. Di sini ni, di perlih ni dah banyak dah bunyi-bunyi yang kurang senang. Orang kata tak ikut mazhab, orang kata tak hormat mazhab, orang kata guna pandangan sendiri. Sebenarnya itu hanya dakwaan, itu hanya cakap-cakap kosong. Tapi datang orang macam ni, dia petikai, dia kata dekat Imam Abu Hanifah macam tak ada hari esok dah dia kata pada Imam Abu Hanifah, menguatkan lagi sangkaan-sangkaan orang yang sudah menyimpan sangka-sangka yang tak molek tu, sangka-sangka yang tak elok tu. Jadi itu bukan daripada perbuatan seorang Muslim. Tambah pula Imam Abu Hanifah ni dah meninggal lama dah pun. Kita pun tak tahu dia ni macam mana rupa dia. Bukan kata tak tahu dia, dia punya waris dia pun yang hidup sekarang kita tak tahu siapa. Nak cari bukan senang. Jadi kalaulah dakwaan tu betul, tak padan untuk kita angkat. Sebab Imam Az-Zahabi dia sebut, kata-kata orang yang sedang bersaing, bertelagah ni dilipat, tidak diriwayatkan. Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kata orang-orang yang sedang bergaduh, sedang berbalah ni, sedang berkelahi ni, lipatlah. Orang dulu yang bergaduh, tak payah dia bawa pada zaman sekarang. Dah selesai, dah habis dah zaman dia orang. Yang disebut ialah ketokohannya, dilipat, tidak diriwayatkan. Tapi nak bagi tahu realiti hidup ni adalah, maknanya satu orang tokoh ni dia hidup daripada dia mula-mula nak jadi tokoh sampailah dia mencapai pada ketokohan yang paling tinggi, akan ada fasa-fasa dia bertelagah dengan orang mana-mana pun. Itu poin dia. Okay. Saya nak jawab tu sebab apa? Sebab kita di Perlis ni kita baca risalah Abu Hanifah ni. Sebab nanti kerana dia seorang, orang akan kata semua geng-geng itu memang tolak imam. Tak, kita tak tolak, kita baca ni nak habis dah kita punya pembacaan kita terhadap akidah para imam ni. Sebelum ni kita baca Imam Syafi'i, sekarang kita baca yang Imam Abu Hanifah. Mana kita ambil manfaat daripada tokoh-tokoh ni. Dia ialah imam kita, dia ialah panutan, ikutan kita. Itu benda yang kita kena tahu, supaya kita sedar bahawasanya membuang masa kepada mencari kesalahan para ulama ni ialah benda-benda yang betul-betul ultimate buang masa, betul-betul buang masa, betul-betul melengahkan kita kepada isu yang sepatutnya kita beri perhatian. Sebab kita kena tahu, di benua India ialah benua yang paling ramai pengikut kepada mazhab Abu Hanifah. Bahkan dah banyak kajian yang dibuat oleh para ulama tentang kedudukan Imam Abu Hanifah ni sendiri. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu dengan berlakunya isu ni ataupun keluarnya isu ni, ramai orang kitab-kitab, buku-buku kajian para ulama tentang Abu Hanifah. Antara kajian yang paling latest yang diterbitkan pada tahun 2021 ialah satu buku, dia bukan tesis universiti ke apa, dia buku. Tapi dalam bahasa Arab lah. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wa haqiqatuhu wa haqiqatu naqdi mukhalifihi. Ini ditulis oleh dua orang, iaitu
Muhammad Sheikh Tahir Al-Barzanji, juga Marwan bin Aziz Al-Kurdi. Ini yang paling latest lah yang saya dapat daripada perkongsian daripada kawan-kawan ni. Ini ialah kitab yang paling terbaru membahaskan tentang siapakah Imam Abu Hanifah. Termasuklah di ujung buku tu, saya tengok sepintas lalu tadi, dia sebut tentang kaedah berinteraksi dengan kata-kata para ulama yang nampaknya bercanggah antara satu sama lain. Maknanya kita kena tahu, bila mana sampai pada part ni, kita tak perlulah angkat tinggi sangat seakan-akan yang ni teruk, yang ni je baik. Ini benda kita kena tahu. Sebab kita dalam pepatah Melayu kita sebut bagai anjing menyalak bukit. Bukit pun tak akan berubah apa-apa pun. Bukan setakat menyalak bukit tu besar dah. Menyalak guak pun tak jadi apa guak tu. Guak tu bukit kecil. Di Perlis ni banyak guak kan. Ada orang ingat guak tu apa dia? Guak tu maksud dia ialah, guak tu bahasa utara lah. Guar bahasa bandar sikit bunyi. Guar ni ialah bukit yang kecil dalam kamus dalam bahasa. Kalau anjing pergi salak yang tu pun tak runtuh pun bukit tu. Maknanya dia satu benda yang dah kukuh, iaitu ketokohan Abu Hanifah. Abu Hanifah tak perlu bangkit keluar daripada kubur dia nak pergi lawan kawan dia seorang, tak perlu. Dah ramai dah orang buat kajian tentang dia. Dah ramai orang dapat kedudukan yang tinggi kerana mengkaji tentang ijtihad dia. Itu benda yang kita kena tahulah. Okay. Saya pun tak tahu apa sebab dan apa motif dikeluarkan isu tu. Entah kenapa, saya pun tak faham apa yang cuba ingin diketengahkan. Tapi yang pasti nak sebut kepada kita bahawasanya ianya bukan, orang kata apa, benda yang besar sebenarnya untuk diangkat. Okay. Jadi macam kita sebut tadi, Imam Abu Hanifah dia sebut pada muka surat yang ke-98 ni, waznul a'malu bil mizani yaumal qiyamati haqqun. Ditimbang amalan dengan neraca pada hari kiamat ianya benar. Jadi Imam Abu Hanifah memang diambil daripada hadis lah tu. Bukan dia guna akal dia sendiri. Sebab perkataan mizan tu memang ada dalam hadis pun. Maknanya dia adalah interaksi dengan hadis tu. Nak sebutnya bahawasanya dia tahulah benda tu, walaupun tak tahu banyak, tak tahu sikit ke. Mungkin ada orang dia rasa Imam Abu Hanifah ni dia kurang sikit bab interaksi dengan hadis, sebab dia duduk di kawasan yang memang kurang, orang kata apa, ahli hadis berada padanya. Orang lebih ramai di Hijaz pada waktu itu. Cuma nak katanya ianya tetap satu kenyataan yang menunjukkan adanya Imam Abu Hanifah ni maklumat-maklumat yang baik daripada hadis. Seterusnya kita pergi kepada qalam Rasulullah SAW. Qalam Rasulullah SAW. Wa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Qalam Rasulullah SAW itu benar. Okay. Dalam huraian ni dia tak panjang juga, tapi dia datangkan satu hadis lah. Satu hadis yang cukup lah untuk membahaskan tentang isu qalam ni. Kita tengok apa yang dia sebut. Kepada mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan minuman daripada kolam Kautsar. Nah, ini pun kita tahu daripada hadis Nabi lah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana faratukum 'alal haud, faman waradahu syariba minhu wa man syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abada. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum qala innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu suhqan liman baddala ba'di." Ini hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Okey, apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan mendahuluimu di kolamku. Dengan sebab kepanasan di padang mahsyar apa semua tu dan urusan-urusan yang merumitkan tu, manusia berada dalam dahaga yang luar biasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan diberikan satu kolam untuk memberi minum kepada kaum dia. Kata Nabi, aku akan tunggu kamu di situ. Dengan maksud Nabi akan welcome kita di situ.
Nabi akan menerima kedatangan kita situ, dia akan sambut kita situ. Faman waradahu syariba minhu, sesiapa yang pergi kepadanya akan dapat minum airnya. Siapa yang boleh sampai dekat, dia akan boleh minum air itu. Waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada, dan sesiapa yang minum air yang ada dalam kolam itu, dia tidak akan dahaga selepasnya buat selama-lamanya. Maknanya luar biasalah air ni. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, kata Nabi, akan datang kepadaku beberapa golongan yang mana aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Nabi kenal dia dan dia pun kenal Nabi. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian mereka terhalang untuk rapat kepadaku. Qala innahum minni, lalu Nabi pun berkata, mereka itu daripada golonganku, iaitu daripada kalangan umat Nabi. Fayuqal, lalu diserukan dan dikatakan kepada Nabi oleh malaikat. Kata Nabi, kata malaikat itu, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah yang telah mereka ubah sesudah daripada kamu. Lalu aku pun berkata, kata Nabi, fa aqulu suhqan suhqan, dengan makna menjauhlah mereka daripadaku, menjauhlah mereka itu yang telah mengubah agamaku, liman baddala ba'di, mengubah ajaranku sesudah daripadaku. Hadis ni sebenarnya bagi orang yang murni hatinya terhadap Islam, ianya bukan benda yang menggembirakan, tambah-tambah kita yang duduk akhir zaman ni. Iaitu pertama, golongan yang telah dikenali oleh Nabi, golongan yang kita, yang disebutkan dia kenal Nabi dan Nabi kenal dia, terhalang sebab apa? Sebab dia telah melakukan modification terhadap agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang umum hadis sebut macam tu. Kita pun tahu modified ni maksud dia apa? Sebab dalam hadis sebut baddala. Baddala ni maksudnya tukar. Maknanya kalau dia suruh kita tukar, dia jadi tinggal. Lebih kurang macam itulah untuk saya bagi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya Nabi tidak mention secara detail dia tukar apa, dia modify apa. Tapi kita tahu pengubah suaian ajaran Nabi ni bukanlah benda yang Nabi suka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib, bila mana Al-Bara' bin Azib ni diajarkan oleh Nabi doa, iaitu doa yang kita semua tahu, doa nak tidur tu. Lebih kurang doa tu, Allahumma aslamtu ilaika wajhi wa alja'tu ilaika dhahri. Doa tu lah, tuan-tuan boleh tengok dalam Hisnul Muslim ke apa. Cuma ujung doa tu amantu bi kitabika alladhi arsal, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Hujung doa tu Nabi ajar kepada Bara' bin Azib, sebut, aku beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan beriman dengan Nabi yang diutuskan kepadaku. Lalu Al-Bara' bin Azib ni dia rasa macam ubah sikit perkataan tu. Kita ubah wa bi rasulikal ladzi arsalt, nak ubah yang tu. Sebab dia rasa Nabi tu tak terlalu kemah sangat kataan tu. Bagi kemah lagi letak Rasul, sebab antara Nabi dengan Rasul lagi tinggi. Nabi kata la, jangan buat, kekalkan perkataan itu dengan Nabi. Lalu sebahagian riwayat kata kerana Rasul itu juga daripada kalangan malaikat. Nabi sebut macam itulah, lebih kurang. Sebab nak sebut pada kita bahawasanya ada Rasul daripada kalangan malaikat juga, iaitu Jibril AS, sebab dia pun bertugas sebagai pengutus wahyu kepada para Nabi dan juga para Rasul daripada kalangan manusia. Cuma inti daripada hadis tu, Nabi tak suka orang modify. Walaupun modify itu dia rasakan lebih baik. Dalam istilah agama yang disebutkan oleh Nabi, saya sebut perkataan ni walaupun orang rasa terganggu dengan perkataan ni.
Biasanya bila mana benda-benda yang disebutkan sebagai penambahan, pengubah suaian dalam agama ni disebut dengan perkataan bid'ah. Nanti dulu kita jangan nampak ni nak hukum amalan bid'ah ni. Bukan. Saya nak sebut benda tu dulu. Benda tu disebut dalam agama sebagai bid'ah. Dan kita pun tahu telah terjadi perbahasan yang sangat luas di kalangan para ulama pada pendetailan perkataan ini. Dan saya pun bukan nak bahas ada ke bid'ah yang boleh, ada ke bid'ah tak boleh, sebab ianya menjadi satu perbahasan yang memang panjang, perbahasan yang luas. Pembahagian dia pun berbeza di kalangan para ulama. Tapi yang pasti kita tahu dari segi bahasa, bid'ah maksudnya benda yang belum dicontohkan oleh Nabi lalu dilakukan oleh mana-mana orang sebelum Nabi buat. Itu maklum. Dan kita pun tahu segala benda yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan ini kena tambah sikit, tiada pengesahan daripada Nabi, dia termasuk daripada benda yang disebutkan tadi. Ada orang dia cuba cari ruang, dia kata boleh buat sebab ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan ada sahabat buat dulu, lepas tu baru Nabi sahkan. Ya, sahabat boleh buat sebab Nabi sahkan. Pengesahan tu ada. Zaman kita ni tiada orang yang boleh mengesahkan daripada kalangan Nabi dan Rasul melainkan Nabi palsu saja, ataupun ulama yang dia rasa dia setaraf dengan Nabi, orang-orang alim yang dia rasa dia ada kedudukan, yang ada wewenang, yang ada kuasa untuk menaungi, dia pun kata boleh. Dia kata boleh tu bukan pada benda ijtihad, pada benda yang memang dah completely sebut tak ada. Kalau benda-benda yang ada ruang ijtihad tu isu lain. Okey. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya hadis ni dia memberikan kepada kita rasa risau. Terutamanya orang yang hidup akhir zaman, sebab orang hidup akhir zaman dia akan lebih terdedah kepada benda-benda yang bersifat seperti ini. Kita lah. Sebab tu bagi saya, bagi kapasiti kita orang awam ni, kalau kita ada rasa ralat pada pengamalan agama ni, dapatkan penjelasan dan pendetailan daripada orang-orang yang ada keahlian. Sebab kita kena balik kepada kaedah yang disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri. Cuma masalahnya sekarang dia bertambah lagi masalah. Ahlaz zikri itu sendiri pun kita tak reti nak cari siapa dia. Kita sangka dia ahlaz zikri. Ahlaz zikri maksudnya ulama lah ataupun orang alim lah. Tapi rupa-rupanya dia bukan ahlul zikri, dia ahlu lain. Ada orang disangka pakar rujuk agama, tapi apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan, kita tak nampak dia tu nak berada di atas laluan orang agama lalu. Orang panggil dia dengan panggilan-panggilan mulia yang dinisbahkan kepada orang agama. Orang panggil dia ustaz, orang panggil dia apa-apalah. Cuma kita orang Melayu ni, panggilan ustaz tu menunjukkan panggilan orang tu tahu agama. Mana-mana orang pun. Walaupun kadang-kadang ustaz, orang yang dipanggil ustaz tu, dia pun ada bidang yang dia tak reti. Dalam bidang agama pun ada bahagian-bahagian yang dia tak cover. Tapi masyarakat Melayu ni, dia akan panggil orang tu ustaz. Dan dia letak junjung atas kepala lah ustaz ni. Sangka-sangka buruk akan cuba ditepis kepada ustaz. Walaupun kadang-kadang yang scam orang ni ramai ustaz juga. Sebab apa? Sebab kemuliaan kepada panggilan itu. Kalau di negara jiran, nak bagi orang percaya, memang dia akan letak ustaz juga depan. Sebab tu di Indonesia ni dia jadi satu fenomena, keluarnya uskun, ustaz dukun. Dia bomoh, tapi dia tahu kalau pakai baju hitam, pakai akar dekat tangan dia, memang orang tak datang. Kena bubuh serban sikit, kena bubuh baju elok sikit, kena pakai putih, tak boleh pakai hitam, kena pakai tasbih pula, baru orang percaya ke dia. Tapi intinya dia menyeru kepada kesyirikan juga. Zaman kita pun macam tu lah. Kita rasa dia ustaz, kita nak tanya soalan pada dia, kita ada harta lebih, kita nak suruh dia urus harta kita, kita bagi duit untuk dia uruskan harta kita, sebab kita mungkin tak kenal siapa asnah yang betul. Itu biasa, masyarakat kita macam tu. Tapi rupanya dia bukan ustaz. Sebab kalau betul dia ustaz, dia punya flow dia tu ialah dia akan bercakap pada dalil-dalil agama. Kalau dia tak puas hati dengan orang pun, dia mengurangkan diri dia daripada keluar kata-kata yang tak sepatutnya.
Mana mungkin satu orang ustaz, bila mana orang boleh buat satu video kompilasi caci maki dia, ustaz ke macam tu? Teruknya dia bercakap atas meja ni, orang boleh buat satu video compile himpunan caci maki dia. Caci maki dia saja. Dia tak baca ayat Quran pun. Dia tak baca hadis Nabi pun. Dia tak bagi pandangan para ulama pun. Dia tak menyebabkan orang dengar kuliah dia, orang makin kenal sahabat Nabi, daripada kenal 2 jadi 3, daripada 3 jadi 4. Dia tak jadi macam tu pun. Melainkan orang dengar cerita-cerita yang boleh menghiburkan hati sementara nak tunggu isyak. Itu saja. Ini ialah fenomena yang berlaku. Itulah keadaan masyarakat realitinya sekarang. Sebab tu saya pun tak reti nak bagi kaedah bila mana orang tanya, macam mana saya nak kenal ustaz tu betul tak betul? Sebab saya sendiri pun pernah kena tipu dengan ustaz pun. Saya ustaz pun kena tipu dengan ustaz. Itu benda yang kita kena tahu. Itu perkara yang kita kena. Sebab kita pun sangka baik kepada sebahagian orang, rupa-rupanya dia penipu. Rupa-rupanya kita pun kena. Apatah lagi saya yang belajar agama, saya tak kata saya pandai, cuma kita tahulah lebih sikit pada orang lain tahu. Kita yang dah tahu, dah elok, dah rasa boleh pegang pada dia, tiba-tiba dia tipu. Apatah lagi orang yang memang kosong betul. Tidak ada cara lain melainkan husnu tawakkuli ala Allah. Baiknya tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Zaman sekarang macam tu lah. Cuma saya tengok pandangan saya, ini pandangan peribadi saya, orang yang kita rasa dia ni ada ilmu dan dia memang betul ada ilmu, ialah orang yang material yang ada di sekeliling dia tak bertambah secara mendadak sangat. Itu saya punya kaedah saya sendiri nak kenal orang tu. Kita kenal dia ustaz pada tahun pertama, dia punya rumah, dia punya kenderaan, macam tu lah. Lepas 10 tahun pun dia bertambah tapi tak sangat, biasa saja. Taklah kita dengar kaya mendadak tiba-tiba sampai dia renovate rumah dia puluh-puluh ribu pada kapasiti yang tak sepatutnya. Kalau dia kerja, mungkin dia ada simpanan duit yang agak elok, tak apalah. Dia ada kadang-kadang orang ni dia tak kerja kan, kebanyakan ustaz-ustaz penceramah ni dia tak ada lah kerja tetap. Jadi dia hidup dengan sebab duit-duit yang orang bagi daripada ceramah. Bukan kata hina perbuatan tu, betul. Tapi kadang-kadang dia mengundang pandangan orang yang orang petikai. Sebab tu ada orang buat poster kan, ada orang buat meme lah, ada orang buat macam kelakar lah. Kereta Myvi gaji 10,000, X70 gaji 4,000, Alphard tak ada selit gaji. Sebab apa? Minta derma dengan orang. Yang tu boleh pakai Alphard Velfire terus. Yang ketua jabatan yang sekali claim banyak ni, Myvi je mainan dia. Itu nak kata masyarakat kita ni dah penat kot kena tipu dengan orang yang tak ada selit gaji. Bukan saya kata korang tak ada selit gaji ni, mohon maaf, okey. Cuma nak kata sebahagian orang yang dia rasa ada orang yang nak ambil kesempatan di atas ni. Saya nampak pada sudut pandang saya lah, ni orang-orang yang suka scam orang ni. Sebab itu memang realitinya. Okey, cuma saya nak kata sekarang ni kita memang perlu banyak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh dah kita letak kebergantungan tu pada orang. Sebab kalau kita letak kebergantungan tu pada orang, kita akan disia-siakan oleh orang tu. Siapa-siapa pun, mana-mana orang pun, jangan percaya orang melampau sangat. Itu ialah saya nak sebut. Jangan percaya orang melampau sangat, sebab kita pun tak tahu bila akan berlaku pembolak-balikan hati pada orang yang kita percaya tu. Cuma saya tengok pandangan mata saya lah, dan pandangan perasaan saya, kurangnya kita merintih dan berdoa pada Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan masalah berlaku macam ni. Sebab saya tengok tokoh-tokoh ulama' itu dahulu, kita baca dalam Syiar A'lam An-Nubala, tokoh-tokoh ulama' macam Atha' bin Abi Rabah, hebat dia ni tabi'in. Atha' bin Abi Rabah, satu orang yang bukan handsome sangat, tapi dia menjadi tokoh ulama'. Tapi antara sebab dia dimuliakan dan dia duduk di atas jalan yang benar, pertama dia jaga diri dia, tidak terkesan dengan material. Yang kedua, doa yang lain macam dia pada Tuhan. Dan antara doa yang dia buat ialah doa kepada pemimpin. Sebab tu kalau tengok zaman Atha' bin Abi Rabah, pemimpin tak boleh angkat kepala pun. Dengan sebab apa? Dengan sebab kegerunan para ulama'. Dan rakyat, kalau ada masalah tak suka dengan apa yang dikeluarkan oleh pemimpin, orang akan pergi kepada Atha' bin Abi Rabah. Bila mana pemimpin nak ambil tindakan pada Atha' bin Abi Rabah,
Jabatan-jabatan yang diarahkan untuk ambil tindakan tu, tak nak ambil tindakan, tak nak patuh. Orang suruh ataupun pemimpin suruh tangkap ulama ni, yang bertugas kena tangkap, sebab ulama raja tu tak akan turun bawa gari pergi tangkap. Dia tak mampu nak buat. Dia akan suruh polis dia akan suruh tentera dia pergi buat. Tapi polis dan tentera, kerana ulama tu digeruni dan ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tak nak ikut. Itu kesan hubungan dengan. Sebab tu last sekali tuan-tuan, masalah apa yang berlaku pun, dia mesti akan lack dan kurang dia di situ. Apa-apa saja pun yang berlaku dalam hidup kita ni, memang kita kena balik ke situ balik. Jadi dalam isu ni, kalau kita tengok, bila mana Nabi sebut macam ni umat akhir zaman ataupun umat yang duduk pada fasa akhir ni, dia perlu memperkuatkan hubungan dia dengan Tuhan supaya dia tak masuk dalam golongan yang mengubah agama tu. Kita pergi lalu azan dulu. Tengok hadis tu tadi, muka surat 18 tu, bagaimana Nabi memberikan amaran pada orang yang telah menukar agama ni. Cuma saya nak kata, kita yang duduk akhir zaman ni lebih banyak terdedah kepada penukaran ataupun modifikasi wajah ajaran yang telah dilakukan oleh Nabi. Yang ni tak ada orang yang boleh tolong melainkan diri kita sendiri. Untuk kitalah yang menambahkan pengetahuan kita terhadap agama. Kitalah yang kena berusaha untuk mengenali yang mana betul, yang mana salah. Akhirnya balik kepada diri sendiri dan tanggungjawab kapasiti peribadi. Tuan-tuan boleh dengar mana-mana orang, boleh ambil maklumat pada mana-mana orang, boleh membuat apa-apa kesimpulan, tapi perjuangan mencari kebenaran ialah perjuangan yang semakin lama semakin rencam pada zaman sekarang ni. Cuma dalam hadis ni Nabi sebutlah, isyarat untuk dapat minum telaga tu, jangan petikai ataupun jangan ada cubaan untuk mengubah wajah agama. Sekarang ni kita boleh balik malam ni tidur fikir, sejauh mana ibadat yang kita buat ni ikut follow betul ataupun tidak apa yang Nabi sebut. Kalau kita dah rasa okey apa yang kita buat, maka kita meneruskanlah apa yang sedang kita berada padanya. Tapi kalau kita rasa ada curiga sikit, maka kita kena keluarkan kecurigaan itu. Kita kena keluarkan rasa samar-samar tu kepada jelas. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, ibadah ni kalau kita rajin tiba-tiba ada benda tak kena padanya. Sebab sifat ibadah yang betul ni semua berat. Semua berat. Semua kita akan rasa dengan rasa, oh payahnya nak buat, oh beratnya nak buat. Tengok himpunan zikir Nabi pagi petang, Allah banyak yang nak kena hafal. Semua berbelit-belit lidah ni. Nak boleh sebut satu dua perkataan pun lain macam. Betul lah tu, biasanya lah betul. Ada juga yang tak betul. Ayat mantra Jawa pun belit lidah, kita nak ingat. Cuma nak katanya biasanya lah benda-benda bersifat ibadah ni kita diberikan berat yang lain macam untuk buat. Tapi kalau benda-benda tu dia datang daripada benda-benda yang tak betul, biasanya kita minat nak buat ataupun ringan nak buat, suka nak ambil tahu, suka nak beri masa pada benda-benda yang seperti itu. Benda ni kita akan tengok huraiannya pada perbahasan yang akan datang, iaitu perbahasan pada muka surat 102, hidayah dan kesesatan. Itu ada sebut sikit oleh Al-Imam Abu Hanifah, cuma dia kena langkau dalam 2-3 tajuk lah baru kita sampai bab tu. Cuma nak sebutnya ialah benda tu pun Imam Abu Hanifah dia sebutkan tentang bagaimana memahami konsep hidayah dan juga kesesatan dalam menempuh kehidupan ataupun menjalani perjalanan hidup dalam hidup kita ni lah. Setakat tu saja, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.